kegunaan-kegunaan graf sesaran massa. Ini adalah kegunaan-kegunaan dia lah. Jadi ini adalah contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh graf sesaran massa dan juga dia punya penerangan. Okay, so dalam ni kita ada graf sesaran massa. Sesaran massa adalah sebab sesaran di paksi sini, massa di paksi sini. Sebab itulah nama dia graf sesaran massa. Jadi kalau kamu tengok sini, penerangan dia adalah sesaran sentiasa sama. Okay, dia constant. Dia punya sini velocity constant. Jadi hal laju dia adalah tetap kosong. Maksudnya benda ni dia berada dalam keadaan pegun. So bila kita ada satu graf yang macam ni constant sahaja, maaf, dia constant sahaja, dia tidak bergerak, kan dia, maksudnya hal laju dia adalah kosong. Dia kosong. So maksudnya objek ni dia berada dalam keadaan pegun. Maksudnya dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak. So kalau kamu tengok sini graf dia mendatar je. So maksudnya contohnya ni kamu punya kayu tu, dia berada di sana saja. Dia punya sesaran adalah sama. So dia tidak bergerak langsung. Dia berada dalam keadaan pegun. So dia statik. Dia tidak bergerak. Jadi kalau kita tengok yang kedua ni pula, kita tengok sesaran massa kita, dia menaik. Okay, dia menaik. Sesaran bertambah secara seragam. Okay, so ni adalah naik dia punya sesaran. Dia punya sesaran increase. Jadi yang ni adalah kita punya graf. Yang ketiga, hal laju bertambah dengan pecutan seragam. So maksudnya yang ni dengan ni hampir sama. Okay, dia punya yang ni sesaran dia bertambah secara seragam, tapi yang ni adalah hal laju bertambah dengan pecutan seragam. Maksudnya objek tersebut bergerak. Okay, bergerak semakin cepat. Dia semakin cepat dia bergerak. So yang ni, kalau kamu tengok dia semakin mendatar. So bila dia semakin mendatar, maksudnya kamu tahu benda ni dia cuba untuk berhenti. Maksudnya contohnya kalau kamu drive kereta ataupun ayah kamu drive kereta and then dia tekan brake. Dia tekan brake, so kereta kamu makin perlahan, makin perlahan, makin perlahan, makin perlahan. So inilah dia punya graf. Inilah dia punya graf. Dia akan semakin lama semakin mendatar, mendatar dan mendatar ni. Hal laju berkurang dengannya pecutan seragam. Nya pecutan ni maksudnya dia cuba berhenti. Dalam bahasa Inggeris, decelerate. So maksudnya dia cuba untuk berhenti. So dia cuba berhenti dengan perlahan, 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 perlahan. Dan lama-lama bila dia mendatar, maksudnya samalah macam ni. Benda tu akan menjadi pegun. Dia tidak akan bergerak. So contohnya macam ayah kamu drive kereta, dia tekan brake, lama-lama dia akan jadi mendatar. Maksudnya benda tu akan pegun. Dia akan berhenti. Okay. Yang seterusnya, kalau kamu tengok sini, kita punya graf sesaran massa. Kita ada bentuk graf macam ni. Hal laju bertambah dengan pecutan tidak seragam. So, kalau pecutan seragam, patutnya dia macam ni kan. Pecutan seragam. Maksudnya kereta tu dia semakin lama semakin laju. Tapi yang kalau macam ni, maksudnya dia meningkat. Tetapi pecutan dia tidak seragam. Maksudnya dia memang makin lama makin laju, tapi dia tidak seragam. So maksudnya mungkin dia bergerak 10, lepas tu dia bergerak 5, lepas tu 7, 8, 10 balik gitu. Jadi dia tidak seragam. Dia memang makin cepat, tapi dia tidak seragam. Jadi satu lagi ni, hal laju berkurang dengannya pecutan tidak seragam. So yang ni dia semakin lama semakin perlahan lah. Nya pecutan ni maksudnya decelerate. So maksudnya dia makin lama makin perlahan, perlahan dan perlahan. Tapi kalau kamu tengok, kalau sesuatu objek tu berhenti, patutnya dia akan menjadi macam ni. Okay? Tapi bila dia punya pecutan macam ni, maksudnya dia tidak seragam. Setiap kali kamu tengok ada graf yang pelik-pelik macam ni, wavy, maksudnya dia tidak seragam. Okay, dia tidak seragam. Sama ada dia mau memecut, okay, dia laju ataupun dia makin perlahan. Tapi bila graf tu macam ni, maksudnya kamu tahulah dia tidak
seragam. Okay, dia tidak seragam. Jadi yang tu kamu kena hafal lah, sebab kadang-kadang dia akan masuk dalam soalan subjektif. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, kita tengok beberapa pengiraan. Kita akan tengok beberapa pengiraan untuk graf sesaran masa. Jadi tadi kita sudah belajarkan kenapa nama dia sesaran masa, sebab sini adalah sesaran, sini adalah graf paksi masa. Sebab itulah nama dia graf sesaran masa. Jadi yang ni kita ada beberapa soalan dan juga beberapa jawapan. Supaya nanti cikgu harap kalau kamu ada soalan objektif ataupun kamu ada soalan subjektif, kamu boleh jawab. Okay? Sebab bila dia masuk dalam soalan subjektif, jawapan dia, markah dia adalah banyak. Okay, so kalau kamu tengok sini, Raja 1.11.17 menunjukkan graf sesaran masa. So, ini adalah sesaran, ini adalah masa yang diwakili pergerakan linear sesuatu objek. So, kita tahu dia memejut, okay, dia mendatar, lepas tu dia menurun. So, maksudnya objek ni mula-mula dia bergerak, lepas tu dia berhenti sekejap dan dia semakin perlahan. Okay. So, soalan yang A, berapakah sesaran yang dibuat oleh objek itu semasa bergerak dari A ke B? So, A ke B. Kita tengok dulu soalan A ke B. So, maksudnya kita mahu tengoklah. Kita mahu tengok apakah dia punya, what do you call? Apakah dia punya velocity, dia punya hal laju. So, untuk cari sesaran daripada objek A ke objek B ni, kita sudah tahu dia adalah dalam 25 meter. Okay? Di dalam 25 meter. So, macam kamu tahu 25 meter, sebab sini lah. Sini kan 25 meter. So, sini adalah 10, 15, 20 dan sini adalah 25. Okay? 25. Jadi, dia tanya hal laju objek yang bergerak dari B ke C. Okay, dari B ke C, sasaran dari A ke B adalah 25 meter. So, itu adalah jawapan untuk nombor A. Okay, daripada A ke B, kamu hanya tengoklah berapa dia bergerak. So, sini adalah 5, 10, 15, 20 dan juga 25. So, A jawapan dia adalah 25 meter. Okay, so soalan A dia senang. Jadi soalan B, kalau kamu tengok, berapakah hal laju objek sewaktu bergerak dari B ke C? So, ni kita mau tengoklah B ke C. Okay, B ke C. So, kita mau tengok berapakah dia punya hal laju. So, macam cikgu cakap tadi, setiap kali kita ada graf yang mendatar macam ni, maksudnya objek tu dia tidak bergerak. Dia statik. Dia sana je. Okay, dia tidak bergerak. Apa ni nama dia? Dia pegun. Okay, dia pegun macam ni. Bila kita ada sesuatu yang mendatar, maksudnya objek dalam keadaan pegun. Dia berhenti seketika. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, berapakah hal laju objek sewaktu bergerak dari B ke C? So, kita tahu dia mendatarkan. So, maksudnya benda tu tidak menjadi semakin laju. Dia statik. Jadi, kamu kena kira lah. Sini, kita sudah tahu B adalah 25. Dan since dia mendatar, kan dia mendatar. So, C ni pun adalah 25. Okay, 25. And then, kamu kena cek dia punya masa. B ni adalah 3. C ni adalah 7. Okay, so kamu tolak sahaja 25 tolak 25 bahagi 7. Sini 7 tolak dengan 3. Sini 3. So, dapatlah sini kosong bahagi 4. So, kosong bahagi 4, jawapan dia adalah kosong. Okay, jawapan dia adalah kosong. Sebab itulah untuk B, jawapan dia sini adalah kosong. So, itu menunjukkan yang objek tu berada dalam keadaan pegun lah. Dia tidak makin cepat ataupun dia tidak makin lambat. Okay, dia kosong saja meter per second. So, maksudnya dia punya, dia punya hal laju
kosong. Dia tidak makin laju, dia tidak makin lambat. Dia berada dalam keadaan pegun, dia tidak bergerak. Okay, so tu adalah jawapan untuk B. Jadi kalau kamu tengok C, berapakah hal laju objek sewaktu bergerak dari C ke D? Okay, berapakah hal laju objek berata sewaktu bergerak dari C ke C ke D? Okay, so C ke D, kita mau tengoklah berapa dia punya hal laju objek. So kita sudah tahu C ni adalah sini 25 kan, 25 masa dia adalah 7. D ni kan dia kosong, so dia adalah kosong, masa dia 10. Okay, so C adalah 25 dekat sini, masa dia 7. Okay, D adalah kosong, sini kosong, dan masa dia adalah 10. Okay, tengok ni D, dia mendatarkan, so dia kosong, masa dia adalah 10. Jadi kamu hanya masukkan sahaja dalam formula yang cikgu sudah banyak kali ajar. So, kosong, ni kan kosong, tolak dengan 25. Okay, 25. And then, sini D adalah 10 kan? 10 tolak dengan berapa tadi ni? 7. So, 7. Okay, so maksudnya sini jawapan dia adalah negatif 25 bahagi dengan 10 tolak 7, 3. Okay, so negatif 25 bahagi dengan 3, jawapan dia adalah negatif 8.33. Okay, sebab itulah jawapan yang C adalah negatif 8.33. Maksudnya, hal laju dia adalah negatif. Maksudnya dia semakin perlahan, decelerate. Okay, decelerate. So dia adalah negatif. Dia bergerak dekat arah yang berlainan dia punya hal laju. Okay, so kalau kamu tengok D, okay, seperti biasa, kalau ada yang kamu kurang faham cerita laju ke, kamu boleh ulang balik video ni atau kamu boleh tanya cikgu. Okay, jadi kalau kamu tengok D, hal laju purata objek yang bergerak dari A ke C. Okay, hal laju purata objek yang bergerak daripada A ke C, A, B, C. Itu yang kita kena kira lah. Okay, itu yang kita kena kira. Jadi, kita kena kira jumlah sasaran. So, A adalah sasaran dia 0, B sasaran dia 25, C sasaran dia juga adalah 25. Okay, tapi kita tak perlu tengok B ni lah, sebab kita hanya mau tengok A dengan C. So, kita buat 25, okay, yang bahagian C tambah dengan 0 bahagian A. Okay, bahagian A. Ini masuk ke mana? Okay, bahagian A. Okay, lepas tu kita juga ada 3 dan juga bahagian 4. Oh, minta maaf, cikgu tengah C ke D. Oh, okey, minta maaf. Jadi, kalau kamu tengok sini, D adalah A ke C. Okay, A ke C, kalau kamu tengok sini, A adalah 0, macam cikgu cakap tadi. C adalah 25. And then, kita bahagi dengan 3 tambah 4. Jadilah 7 second. So, jawapan dia adalah 3.57 meter per second. Okay, jadi macam tu lah cara kamu kira. Okay, daripada A ke C kamu kena tambah. Okay, kamu kena tambah berapakah jumlah sasaran yang dia bergerak. 0 tambah dengan 25. Lepas tu kamu kena tambahlah berapa dia punya masa. Berapakah masa yang dilalui daripada A ke C. Okay, jadi kamu tinggallah bahagi. So, itu adalah soalan-soalan dan juga jawapan kepada soalan latihan graf sasaran masa. Jadi, kita tengok pula graf yang kedua. Tadi cikgu ada cakap, untuk tingkatan 4, kamu kena belajar 2 graf. So, kita tengok graf yang kedua. Graf hal laju masa. Okay, graf hal laju masa. So, apakah kegunaan graf hal laju masa ni? Kegunaan dia adalah, kita boleh tengok A.
hal laju. So kita boleh tengok hal laju. Kita boleh tengok hal laju, maksudnya velocity pada masa yang tertentu. Kamu tengok sini, kalau kita ada velocity, tarik, ni masa dia. Kalau kita ada velocity, kita tarik dekat graf turun bawah.